Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Zuraini. Jadi pada hari ini saya akan menerangkan secara ringkas bahagian pengenalan. Apakah itu psikolinguistik? Ia merupakan hubungan antara psikologi dan linguistik, khususnya dalam pemerolehan, maksudnya bagaimana kita mendapatkan sesuatu bahasa, pemprosesan, iaitu bagaimana kita menganalisis sesuatu bahasa dan penggunaan bahasa, maksudnya bagaimana kita memakai ataupun menggunakan sesuatu bahasa dalam sesebuah komunikasi. Pemerolehan bahasa kanak-kanak menjadi fokus utama kerana ia mencerminkan hubungan antara psikologi dan linguistik. Clark pada tahun 2009 menyatakan pemerolehan bahasa pertama dipengaruhi persekitaran dan interaksi sosial. Maksudnya, pemerolehan sesuatu bahasa kanak-kanak itu amat dipengaruhi oleh lingkungan dan pergaulannya. Proses ini menunjukkan kemajuan kognitif dan sosial kanak-kanak dipengaruhi oleh faktor biologi dan persekitaran. Chomsky pada tahun 1986 menekankan peranan Language Acquisition Device iaitu LAD dalam memahami struktur bahasa yang lebih kompleks. Maksudnya di sini, beliau menekankan bahawa seseorang kanak-kanak telah dilengkapi oleh satu alat yang dikenali sebagai LAD untuk memahami sesuatu bahasa yang lebih rumit. Oleh itu, kajian ini memberikan tumpuan pada peringkat pemerolehan bahasa, transkripsi data linguistik serta rumusan berpandukan bukti yang sahih. Seterusnya objektif kajian. Yang pertama, mengenal pasti peringkat pemerolehan bahasa bagi kanak-kanak normal yang berumur 6 tahun berdasarkan data pertuturan yang diperoleh. Dan yang kedua, menghuraikan ciri-ciri peringkat pemerolehan bahasa bagi kanak-kanak normal yang berumur 6 tahun berdasarkan data pertuturan yang diperoleh. Metodologi kajian. Kajian ini merupakan kajian kualitatif yang bertujuan untuk menerangkan data secara terperinci. Pengkaji memilih kanak-kanak normal yang berumur 6 tahun sebagai responden. Rakaman perbualan digunakan sebagai kaedah pengumpulan data dalam kajian ini. Pengkaji meminta ibu responden untuk mengadakan satu sesi perbualan bersama responden. Perbualan tersebut dijalankan dalam bahasa Iban dan pengkaji telah menyediakan 8 soalan untuk ibu responden bertanyakan kepada responden. Data tersebut ditranskrip dan disertakan dalam bahagian lampiran. Berikut merupakan dialog sesi perbualan antara ibu informan dan informan. Berdasarkan hasil data yang diperolehi, pengkaji mendapati bahawa responden berada pada peringkat perkembangan ayat kompleks. Hal ini dikatakan demikian kerana responden menjawab pertanyaan dengan ayat lengkap, memberikan maklumat tambahan dan menggunakan kosakata bahasa lain. Dapatan kajian. Pengkaji telah mendapati bahawa responden hampir menguasai peringkat perkembangan ayat kompleks sepenuhnya. Hal ini dikatakan demikian kerana responden mampu menjawab pertanyaan dengan menggunakan ayat yang lengkap. Contohnya, ayat "Nama aku Maverick Sue" merupakan jawapan yang telah diberikan oleh responden bagi pertanyaan pertama. Jawapan tersebut merupakan ayat lengkap kerana mengandungi subjek dan predikat. Responden telah menyusun ayat untuk memberikan respon penuh dan tidak hanya memberikan kata tunggal seperti Maverick Sue bagi menjawab pertanyaan tersebut. Hal ini telah membuktikan bahawa responden mampu memahami maksud pertanyaan serta logik antara soalan dan jawapan. Keupayaan ini telah menunjukkan kematangan responden dalam sintaksis kerana mampu menggunakan unsur soalan seperti nama untuk membentuk jawapan yang berkaitan secara langsung dengan konteks. Justru, penggunaan ayat lengkap tersebut telah menunjukkan bahawa responden telah mencapai kefahaman asas tentang struktur ayat yang diperlukan dalam komunikasi formal. Bagi aspek memberikan maklumat tambahan pula, pengkaji telah mendapati bahawa responden memiliki keupayaan dalam memberikan maklumat tambahan semasa menjawab soalan yang telah diberikan kepadanya. Contohnya ayat "Nama mayauku Upi Ngau Oyen" nyaklah yang dituturkan oleh responden bagi menjawab pertanyaan keempat. Jawapan yang diberikan oleh responden tidak hanya menyatakan bahawa dia memiliki 2 ekor kucing, tetapi ia juga telah memberikan maklumat tambahan tentang kucingnya, iaitu Upi dan Oyen. Frasa tersebut telah merujuk kepada nama yang telah diberikan kepada kucingnya. Selain itu, pengkaji juga telah mendapati bahawa pertanyaan ke-6 juga memiliki maklumat tambahan berdasarkan jawapan yang telah diberikan oleh responden. Contohnya, responden mengatakan, Papa kerja berofis jauh. Untuk menjawab pertanyaan yang ke-6, responden tidak hanya mengatakan bahawa ayahnya sedang bekerja, tetapi dia juga telah memberikan maklumat tambahan tentang jarak lokasi kawasan pekerjaan ayahnya dengan rumahnya adalah jauh. Frasa berofis jauh bertindak sebagai pelengkap kepada predikat yang terdapat di dalam struktur ayat tersebut. Responden telah membuktikan bahawa dia mampu memberikan jawapan yang relevan untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. Hal ini juga telah membuktikan bahawa responden telah berada di fasa perkembangan kemahiran pragmatik, iaitu responden mampu memberikan respon yang sesuai dengan kehendak soalan dan tidak memberikan maklumat yang berlebihan. Ciri ketiga peringkat perkembangan ayat kompleks pada pertuturan responden ialah penggunaan kosakata bahasa lain. Contohnya, responden menjawab pada pertanyaan 6, Papa kerja berofis jauh.
responden telah menggunakan perkataan office bagi menyatakan makna pejabat, walhal dalam bahasa Iban, pejabat disebut sebagai office. Pada pandangan pengkaji, responden menggunakan kata office kerana bunyinya yang hampir sama untuk kedua-dua bahasa tersebut. Hal ini juga menjelaskan bahawa office merupakan kata pinjaman daripada bahasa Inggeris. Kecenderungan responden pula dalam menggunakan perkataan asal office pula disebabkan oleh pengaruh pendidikan formal. Oleh itu, penggunaan kosakata pinjaman menunjukkan responden boleh memahami dan menggunakan kosakata yang sesuai dalam konteks tertentu. Di samping itu, terdapat penggunaan frasa Thomas and Friends oleh responden pada pertanyaan ke-8. Walaupun jawapan yang diberikan adalah pendek, aspek ini boleh dinilai dari segi penyebutan. Responden telah menjawab dengan yakin dan lancar. Ini menggambarkan kemampuan responden untuk berfikir secara abstrak dan mampu mengaitkan pengalaman pribadinya secara langsung. Hal ini memerlukan kemampuan kognitif yang tinggi dan merupakan ciri pertuturan kanak-kanak yang sedang berkembang dalam penggunaan ayat kompleks. Kesimpulan, melalui kajian ini, responden yang berumur 6 tahun telah mencapai tahap perkembangan bahasa yang menunjukkan kemampuan yang baik terutamanya dalam penggunaan ayat kompleks. Secara keseluruhan, bahasa yang digunakan oleh responden mencerminkan perkembangan yang normal bagi kanak-kanak berumur 6 tahun di mana mereka dapat menyusun ayat dengan struktur yang lebih kompleks, memberikan maklumat tambahan yang relevan dan memahami serta menggunakan kosakata yang sesuai dalam konteks tertentu. Hal ini mencerminkan perkembangan kognitif yang baik dan menunjukkan bahawa faktor persekitaran seperti pendidikan formal dan interaksi sosial memainkan peranan penting dalam perkembangan bahasa kanak-kanak.